minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 17, baris yang ke-7 daripada atas. Muka surat 17, baris yang ke-7 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Syahdan, sunat mengangkat dua tangan pada tatkala takbiratul ihram. Pada tatkala takbiratul ihram, permulaan angkatnya bersamaan dengan permulaan takbirnya. Padahal berbetulan segala hujung anak jarinya. Padahal berbetulan segala ujung. Segala ujung. Dengan alif. Hujung ada. Dengan he ada. Sini ditulis dengan ujung. Padahal berbetulan segala ujung, segala hujung anak jari, anak jarinya, anak jari seseorang yang lain daripada ibu tangannya. Yang lain daripada ibu tangannya, berbetulan segala ujung anak jarinya dengan cuping telinganya yang sebelah atas. Dengan cuping telinganya yang sebelah atas. Padahal berbetulan segala ujung anak jarinya yang lain daripada ibu tangannya. Koma situ, berbetulan segala ujung anak jari ni dengan dengan tu takluk pada berbetulan dengan cuping telinganya yang sebelah atas. Dan sunat menghantar, yakni meletak. Sunat menghantar, yakni meletak akan keduanya, akan kedua tangan. Kemudian daripada selesai takbirnya, menghantar di bawah dadanya. Di bawah dadanya, dan padahal cenderung sedikit kepada pihak kirinya. Sunat mengangkat dua tangannya pada tatkala takbiratul ihram. Sunat mengangkat dua tangannya pada tatkala takbiratul ihram. Jadi dalam kitab Hidayatus Sibyan ni, selepas daripada membicarakan berkaitan dengan syarat bagi tiap-tiap satu rukun, akan dibicarakan perkara-perkara disunatkan, walaupun pembicaraan perkara-perkara disunatkan ini, pembicaraan dia agak ringkas lah, tak panjang mana.
Dia biasa kitab pembicaraan rukun serta dengan syarat bagi tiap-tiap rukun, satu bicara yang asing. Selesai bicara syarat bagi tiap-tiap rukun, barulah didatangkan perkara-perkara yang disunatkan. Itu gitulah. Tapi kita ada tu sebiang ni, selepas daripada bicara tiap-tiap satu syarat bagi tiap-tiap rukun ni, terus dibicarakan perkara-perkara sunat ketika melakukan satu-satu rukun tu. Dahulu bicara berkaitan dengan syarat bagi rukun niat. Kemudian didatangkan yang disunatkan niat ketika dan perkara yang disunatkan ketika niat. Contohnya sunat niat bilangan rakaat, sunat niat adaan tunai, sunat niat kerana Allah. Itu contoh. Sekarang ni lepas daripada bicara berkaitan dengan syarat bagi takbiratul ihram, dibicarakan perkara yang disunatkan ketika takbiratul ihram dan perkara yang disunatkan selepas takbiratul ihram. Selepas bicara angkat tangan, dibicarakan pula sunat membaca doa iftitah selepas daripada takbiratul ihram. Kemudian dia akan pindah kepada syarat bagi rukun qiyam. Kemudian dibicarakan pula syarat bagi rukun membaca Fatihah. Selesai bicara syarat bagi rukun membaca Fatihah, dibicarakan disunatkan baca a'udzubillah sebelum membaca Fatihah. Disunatkan membaca amin dan surah selepas dia membaca Fatihah. Dia bicara gitu. Dia akan bicara selepas dari tiap-tiap selesai bicara syarat bagi rukun, didatangkan pembicaraan berkaitan dengan perkara yang disunatkan walaupun tidak panjang. Jadi ketika takbiratul ihram, sunat mengangkat dua tangan pada tatkala takbiratul ihram. Sunat angkat tangan. Bila nak mula angkat, dia akan bicara. Angkat tu tinggi mana, dia akan bicara. Yang pertama, sunat angkat tangan ke tatkala takbiratul ihram. Sunat angkat tangan tatkala takbiratul ihram ni, ini ijma' ulama. Ijma' ulama. Bahkan ada pandangan menyatakan wajib angkat tangan. Contohnya pandangan Daud Zahiri, pandangan Imam Auza'i mengatakan bahawa ketika takbiratul ihram wajib angkat tangan. Jadi ijma' ulama disyariatkan angkat tangan ketika takbiratul ihram. Yang mana kebanyakan ulamanya letak hukum sunat lah, tapi ijma' ulama. Ijma' ulama. Yang mana 50 orang sahabah termasuk 10 orang sahabah yang wajib syurga. 10 orang sahabat wajib syurga. Hak permulaan hak 4 dah. Sayyidina Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dan 6 lagi sahabat yang wajib syurga. Jadi 10 sahabat wajib syurga ni meriwayatkan juga Nabi angkat tangan ketika takbiratul ihram. Ni ijma' ulama. Adapun angkat tangan ketika hendak rakaat, angkat tangan ketika bangkit daripada rakaat kepada i'tidal, maka sudah berkhilaf di kalangan ulama. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, ketika nak rakaat sunat juga angkat tangan. Ketika rakaat berpindah pada i'tidal, sunat juga angkat tangan. Mazhab Maliki, Hanafi tak ada angkat tangan ketika nak rakaat dan ketika rakaat berpindah kepada i'tidal. Tak ijma' dah. Angkat tangan ketika takbiratul ihram ijma' ulama. Kan kita acak kali angkat tangan kan.
Satu kali laginya, angkat tangan ketika bangkit dari tasyahud awal. Angkat tangan juga. Jadi angkat tangan ketika takbir ihram, ketika rakaat, ketika i'tidal, ketika bangkit dari tasyahud awal. Jadi yang ijma' ulama adalah angkat tangan ketika takbiratul ihram. Angkat tangan ketika rakaat dan i'tidal itu mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali dan jumhur daripada para sahabat radhiyallahu anhum. Yang mana ketika bangkit dari rakaat, Imam Bukhari menakalkan, memindahkan dari 17 orang sahabat yang menceritakan Nabi angkat tangan ketika bangkit daripada rakaat. Tapi sudah tidak ijma' ulama dah lah. Sebab hadis muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi angkat tangan ketika rakaat dan i'tidal. Tetapi hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Nabi angkat tangan ketika takbir ihram, kemudian Nabi tidak angkat tangan dah selepas daripada itu. Jadi mazhab Maliki Hanbali tidak disunatkan angkat tangan ketika rakaat dan ketika i'tidal. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang-orang yang daripada luar, orang Pakistan ke, dia memang tidak angkat tangan rakaat dengan i'tidal. Sebab mazhab Hanafi Maliki tidak ada angkat tangan dalam sembahyang melainkan sekali sahaja ketika takbiratul ihram saja. Itu hak ijma' ulama. Jadi ketika rakaat dan ketika i'tidal, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali sunat angkat tangan. Kemudian ketika bangkit daripada tasyahud awal, ketika bangkit dari tasyahud awal, hanya mazhab Syafi'i sahaja yang menyatakan sunat angkat tangan. Hanya mazhab Syafi'i sahaja sunat angkat tangan ketika bangkit daripada tasyahud awal. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ni hadis marfu'. Jadi angkat tangan ketika bangkit tasyahud awal hanya mazhab Syafi'i. Mazhab Hanbali yang sunat angkat tangan tiga rakaat dan i'tidal, bangkit dari tasyahud awal tidak disunatkan lagi. Hanya mazhab Syafi'i sahaja bangkit dari tasyahud awal sunat angkat tangan. Adapun ketika bangkit daripada rakaat pertama pada rakaat kedua, bangkit daripada rakaat ketiga rakaat keempat, daripada sujud yang kedua bangkit pada berdiri rakaat kedua, daripada sujud yang kedua bangkit berdiri rakaat yang keempat, rakaat yang ketiga tidak ada tasyahud kan. Ada juga yang angkat tangan. Itu mazhab mana tu? Mazhab dia. Mazhab sendirilah. Mazhab dia, mazhab sendirilah. Yang sunat angkat tangan hanya bangkit dari tasyahud awal. Orang lain angkat tangan ketika bangkit dari tasyahud awal. Dia seorang aja. Rakaat pertama dan rakaat kedua angkat tangan. Angkat tangan semua. Rakaat tiga dan rakaat keempat angkat tangan. Allah, takkan tak perasan orang sebelah ke tok imam ke tak angkat tangan angkat tangan ketika bangkit dari tasyahud awal je. Tak perasan ke, tak nampak ke mikir orang lain ni malah? Dia rajin. Orang lain tok imam pun sama kok. Bangkit dari tasyahud awal je angkat tangan. Rakaat pertama rakaat kedua tok imam dah angkat tangan, malah tok imam dia bawa mari masjid pun. Ni ramai-ramai ni mari masa tarawih ni.
Boleh tengok lah. Hak tu lebih rajin daripada hak ada di masjid tau. Rajin. Bukan, kita ni perasan juga. Orang angkat ke orang tak angkat. Ya, tapi kalau hak biasa-biasa adalah seorang gitu je. Seorang gitu je angkatnya. Tapi hak seorang tu lah. Dia ni mata tak nampak ke? Orang tak angkat tangan. Tu kata dia mikir orang lain ni malah berkali. Baik aku seorang rajin angkat. Bila tidak disunatkan angkat, apabila angkat dua pergerakan yang makruh. Pandai ni. Dua pergerakan yang makruh. Dia hangguk pulak kepala sekali. Hangguk maksud dia apa? Kadang-kadang orang ni kan kepala ni mudah gerak kan. Bangkit pada berdiri, angkat tangan, lepas tu pun buat gitu ke kepala ke. Berapa kali dah bergerak orang panggil? 3 kali batas semayang. Hak ni dia angkat tangan 2 kali ni. Tangan angkat turun bilang 1 pergerakan. Angkat turun bilang 1 pergerakan. 2 pergerakan yang makruh. Sebab orang pertama nak kedua tak sunat angkat tangan. 3 angkat tu 2 perbuatan yang makruh. Dia gerak kepala pula sekali ke 3 kali pergerakan anggota yang besar, maka batas semayang dalam mazhab Syafi'i. Terlebih rajin jadi batal pula semayang. Tapi kalau hanya gerak tangan 2 kali, gerak tangan saja, tetap makruh sebab tak disunatkan angkat. Kawan kita ni kadang-kadang dia kepala mudah gerak. Ni contoh. Ni masa takbir. Tak apalah. Kita akan bicara balik. Masa takbir, kita ni sebelum dia takbir nak semayang, kita disunatkan tengok kawasan solat kita. Tengok kawasan solat kita, bukan tengok orang kiri kanan. Tengok kawasan solat. Takut ada benda-benda yang menghalang kita. Kita nak sujud tak lepas ke. Adapun ada di lantai tu macam benda apa di lantai tu, benda najis ke, habuk-habuk ke, tengok dulu. Ni nak takbir tengok dinding, Allahu Akbar, tengok latar, tak cicok kering ke apa tu Dah sebelum takbir tengok dinding, tengok orang. Sunat tengok kawasan solat kita. Biar dalam solat nanti tu kita tak ada gangguan apa dah, tak sekat apa dah. Kita nak sujud pun lepas, lega dah. Ada ni. Sunat tengok kawasan semayang belum tertakbir. Lepas tu kita pun tengok tempat sujud. Dia pun Allahu Akbar. Okey, relax kepala duduk diam je. Tapi ada orang dia tengok dinding, Allahu Akbar, dia pun tunduk kepala. Allahu Akbar, lepas tu dia pun tunduk kepala. Kadang dia tengok pas sujud macam mana dah, Allahu Akbar, dia pun lenggok kepala. Berkali tangan dia orang tangan kepala tu sipu berkali. Tak kenapa, memang ada orang takbir, dia tengok tempat sujud daripada belum takbir, Allahu Akbar, mata tengok tempat sujud lah, kepala tak bergerak dah. Tapi ada orang tengok dinding, Allahu Akbar, baru jatuh kepala dia, mata tengok pas sujud, kepala bergerak pada masa takbir. Ataupun mata tengok pas sujud, Allahu Akbar, dia pun angkat kepala ke atas balik. Perasan tak situ? Yang pertama, 2 pergerakan tangan. Yang kedua, 1 pergerakan kepala. Dipanggil berapa pergerakan? 3 pergerakan. Sekalipun 2 pergerakan tangan tu sunat, capur dengan bergerak kepala sekali, dia capur juga, jadi 3 kali pergerakan, batal sembahyang. Ni termasuk nanti dalam bukan ni, lepas dah bicara pakai membatalkan sembahyang, ingat tak? Lepas dah bicara perkara yang membatalkan sembahyang, di muka surat 14. Di muka 14 pakai membatalkan sembahyang. Baris yang ketiga daripada atas. Kedua daripada
21 perkara yang membatalkan semayang. Perbuatan yang banyak, iaitu 3 kali berturut-turut, dan jika dengan lupa sekalipun. Mana? Seperti 3 langkah atau 3 gerak. Sama ada 3 gerak tu dengan 1 anggota atau dengan 3 anggota, atau dihisap akan, atau dikira akan 3 itu dengan gerak yang sunat sekalipun. Ni gerak sunat ni ketika takbiratul ihram. Sekalipun hisap juga, bilang juga, atau dihisap akan 3 itu, atau dikira akan 3 yang membatalkan semayang ni dengan gerak yang sunat sekalipun. Demikianlah barang yang berkata akan dekat barang Al-Allama Ibn Hajar. Mana contoh? Seperti 2 gerak yang sunat. 2 gerak yang sunat dan 1 gerak yang lain, jadi 3, maka batas sembahyang tersebut itu. Ini 2 gerak yang sunat, ini 1 gerak yang lain yang tidak disunatkan. Ni comel kita ni. Seperti 2 gerak yang sunat. Ni angkat tangan ketika takbiratul ihram, 2 gerak yang sunat, dan 1 gerak yang lain ni, kepala ni, anggota besar ni kan. Jadi 3, maka batal sembahyang dengan tersebut itu. Bicara dah dahulu. Ini dalam kebanyakan kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i. Tapi ini pandangan yang daif. Pandangan yang muktamadnya pandangan Syekh Ibn Hajar, pandangan Syekh Ramli. 2 gerak yang sunat, kenapa kamu nak kira? Itu memang disuruh angkat tangan. Yang gerak yang tak disuruhnya apa? Kepala. Yang kepala jadi bergerak ni kenapa? Kepala ni anggota besar. Berapa kali bergerak kepala? Sekali. Sekali tu dengan ditunduk, ataupun sekali tu dengan diangkat. Sekali. Makruh. Lepas tu 2 tangan ni tu gerak yang sunat. Kenapa nak hisap? Kenapa nak kira? Kenapa nak capu? Itu pandangan Syekh Ramli. Itu pandangan muktamad dan mazhab Syafi'i. Pindah kita ni batal. 2 gerak yang sunat, 1 gerak yang lain yang tidak disunatkan, jadi 3, maka batal sembahyang. Sebab tu ada orang yang dia nak ikut tu imam, dia akan tengok kepala tu imam ketika angkat tangan bergerak kedok. Dia tengok je kepala tu imam bergerak, dia tak ikut lah. Sebab apa? Batal. Pada ni sekarang ni ketika takbiratul ihram, angkat tangan ni gerak yang disunatkan. Dia pun angkat tangan ni, dia panggil 2 gerakan. Tangan angkat turun, panggil 2 gerakan. Dia tangan kaki lain, kaki melangkah ke hadapan, melangkah ke belakang, dipanggil 2 pergerakan. Kaki melangkah ke hadapan, lepas tu dia balik semula ke tempat asal dia, melangkah ke belakang, dibilang 2. Tangan ke depan ke belakang, hayung, bilang sekali. Angkat turun, bilang sekali. Sebab tangan memang anggota yang bergerak, adapun kaki anggota yang tetap. Jadi cara bilangnya tak sama. Jadi sekarang ni angkat tangan dipanggil 2 gerak yang disunatkan. Masa dia angkat tangan tu, dia tunduk kepala ke, masa angkat tangan tu dia angkat kepala ke, tunduk kepala, 1 gerakan, ataupun angkat kepala, 1 gerakan, campur dengan 2 gerak tangan yang disunatkan, jadi 3, batas sembahyang. Itu pandangan Syekh Ibn Hajar. Itu dalam kebanyakan kitab-kitab. Batas ada orang perhati ya. Memang ada hotel imam pasang gitu. Dia tengok dinding, Allahu Akbar, dia pun tunduk kepala. Dia tengok tempat sujud macam dah, Allahu Akbar, dia lenggok kepala. Jadi ini 2 gerak yang sunat, 1 gerak kepala yang tidak disunatkan, yang makruh. Dia capu juga, dia hisap, dia dikira sekali. Batas sembahyang pandangan Syekh Ibn Hajar. Syekh Ramli dah takkan nak bilang juga ni kan disunatkan. Digerak kepala berapa kali? Sekali, makruh. Lepas tu tangan bergerak 2 kali, tu gerak yang sunat, kenapa nak kira? Adapun tadi yang kita bicara tadi, bangkit rakaat pertama, kepada rakaat kedua dia angkat tangan. Bangkit rakaat ketiga, pada rakaat keempat dia angkat tangan. Itu memang tak sunat angkat tangan. Dia angkat 2 gerak yang makruh.
Lepas tu dia gerak kepala pula sekali lagi. Jadi 3. Waktu sepakat Syekh Ibn Hajar dengan Syekh Ramli memang batal. Sebab 2 gerak tu memang 2 gerak yang makruh. Yang sunat angkat tangan hanyalah ketika bangkit dari tasyahud awal, rakaat kedua, rakaat ketiga saja. Rakaat pertama naik rakaat kedua, naik gitu je, tak ada angkat tangan, letak tangan dada je. Rakaat ketiga naik rakaat keempat pun sama juga. Letak tangan dada, tak sunat angkat. Kalau angkat makruh, 2 pergerakan yang makruh. Hangguk kepala sekali, batal dalam mazhab Syafi'i kita. Yang sunat angkat adalah ketika bangkit dari tasyahud awal, mazhab Syafi'i sahaja. Kita bicara sekarang adalah sunat mengangkat kedua tangan ketika tatkala takbiratul ihram. Ni ijma' sepakat. Ketika rokok angkat tangan, ketika i'tidal angkat tangan, mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali. Mazhab Maliki, mazhab Hanafi, ketika rokok, ketika i'tidal tak sunat lagi angkat tangan. Angkat tangan hanya sekali sahaja. Kemudian ketika bangkit dari tasyahud awal, tinggal mazhab Syafi'i saja sunat angkat tangan. Mazhab Hambali tak sunat dah angkat tangan. Mana? Mana bangkit daripada rakaat kedua, bangkit dari tasyahud awal, bangkit dari tasyahud awal, walaupun itu bukan tasyahud awal kita, walaupun itu bukan tasyahud awal kita sekalipun. Contohnya kita rakaat pertama, imam rakaat kedua, imam tasyahud awal, kita pun tasyahud ikut tu imam, tapi rakaat pertama bukan tasyahud awal, maka kita sunat juga angkat tangan kerana ikut tu imam. Imam rakaat kedua di tasyahud awal, kita lambat serakaat, kita bawa rakaat pertama. Rakaat pertama tak ada tasyahud awal, tapi kita membaca tasyahud awal kerana kita makmum. Lepas bangkit pada rakaat kedua tu, rakaat kedua kita lah, imam rakaat ketiga. Rakaat kedua kita makmum ni sunat angkat tangan. Sebab apa? Sebab ikut tu imam yang bangkit dari tasyahud awal. Padahal kita kat pertama naik kat kedua, tapi dah imam kat kedua naik kat ketiga di tasyahud awal, kita pun angkat tangan sebab ikut tu imam. Tiba-tiba tu imam yang bangkit dari tasyahud awal tu, dia tak angkat tangan. Khilaf ulama pula, kita sunat ke tidak angkat? Sebab kita angkat kan ikut dia je, kita kat pertama baru, bukan kat kedua. Pada ni sekarang kalau tu imam kat kedua, kita kat kedua, kita angkat tangan walau imam tak angkat pun, sebab kat kedua kita juga, kita tasyahud awal juga. Persoalan sekarang ni kita kat pertama, kat keduanya tu imam pun baca tasyahud awal, kita pun baca tasyahud awal. Imam pun bangkit kat ketiga, kita bangkit kat kedua baru. Kita sunat angkat tangan sebab ikut tu imam tasyahud awal. Tapi tu imam yang tasyahud awal ni dia tak angkat tangan. Dia tak angkat tangan. Kita macam mana? Bagi pandangan Syekh Ibn Hajar, sunat angkat tangan juga. Sunat angkat tangan juga. Cerita di khilaf dah lah. Kalau imam rakaat kedua, kita rakaat kedua, bangkit dari tasyahud awal, imam angkat tangan ke tak angkat, tak ada kena dengan kita, sebab kita imam rakaat kedua juga, kita tasyahud awal juga. Persoalan sekarang ni, imam rakaat kedua tasyahud awal, kita rakaat pertama, tapi kita baca tasyahud awal sebab kita makmum. Jadi kita sunat angkat tangan sebab ikut tu imam. Tapi tu imam yang kita ikut yang tasyahud awal tu, dia bangkit berdiri terus berdada, tak angkat tangan pun. Kita sunat tak angkat tangan. Bagi pandangan Syekh Ibn Hajar, sunat juga angkat tangan. Walaupun tu imam yang tasyahud awal sungguh tu tak angkat tangan sekalipun. Mana? Faham tak tu? Ni kita pela-pela tak? Pandang pela-pela. Bang apa? Pela-pela. Sambil-sambil apa? Sambil-sambil. Dah agak dah pela-pela. Dah pela-pela mari. Kita tengok dah. Pela. Kita orang Terengganu belaka tau. Jabat dia tau. Alang-alang. Alang-alang. Betul lah, alang-alang. Payuh kadang-kadang nak tanya bahasa buku. Orang mama tak reti nak jawab. Bahasa buku.
Tadi saya mengajar di Masjid dan Burung. Dah kita kata Terengganu Kelantan, anak saudara sabik, mak saudara sabik, bapak saudara sabik. Dalam komen FB tu minggu lepas saya sebut dah sabik-sabik ni. Orang tanya dah, sabik tu apa? Lepas minggu ni pada orang tanya dah FB, sabik tu apa? Kalau kita jenis jawab FB, kita jawab je, sabik kait apa sawik. Tak kena. Kait apa sawik tu kan sabik kan? Ha? Kan okey Bayu. Bayu tak ada apa sawik Bayu. Sabik tak kenal sabik. Bukan bola sabik tu bola sabik kau. Jadi tanyalah orang, dah anak saudara sabik ni, mak saudara sabik, bapak saudara sabik ni bahasa buku ke dok? Dok hari pak ramai orang tak tahu. Ke bahasa buku? Cuma saya ada terbaca komen gini, dia kata, tak panggil anak saudara sabik, anak saudara sebelah isteri. Anak saudara sebelah suami. Jadi panjang ayat. Ibu, mak saudara apa? Isteri kepada bapa saudara, gitu. Ataupun suami kepada ibu saudara. Kau kena. Sekarang kalau anak saudara sebelah ni anak saudara sebelah isteri, anak saudara sebelah suami. Tapi kalau atas ni pula, isteri kepada bapa saudara ataupun suami kepada ibu saudara, gitu. Jadi panjang lah, sabik-sabik sudah lah. Tak faham. Tak faham. Sebab saya bicara sabik-sabik ni ajnabi, haram berjabat tangan. Lepas tu minggu lepas ada orang komen, dia kata Terengganu jaga hot ni, dia kata negeri luar tak jaga, dia kata. Kalau raya kok disalang habis. Ada orang komen, dia kata orang Terengganu, dia kata orang Terengganu memang dia tak ada bersalang. Sebab dalam ingat-ingat gitu dah, tak belajar pun lagi ni, hukum hakam tak pandai pun, tapi ingat-ingat gitu dah, tak boleh bersalang sebab batal semayang. Bila sebut kata batal semayang, memang kita tak salang. Bukan kata belajar tak belajar lagi, masa tu dah pondok pun lagi. Tapi tak pernah bersalang dengan mak saudara sabik. Sebab memang kita dimaklumkan tak boleh bersalang kerana batal semayang. Dia tak sebutlah ajnabi lah batal semayang ni. Dia tak sebut ajnabi, dia kata tak boleh. Kalau dia tanya boleh salang ke tak? Boleh salang sebab dah batal semayang. Kan gitu kan, kita kadang jumpa waris-waris yang agak tak rapat mana kan. Kalau kita nak salang, boleh salang ke tak? Jawapan dia boleh salang kerana tak batal semayang. Tak boleh salang kerana batal semayang. Gitu je. Tak ada sebut boleh bersalang sebab mahram kamu, tak sebut. Boleh bersalang sebab kamu dengan dia tak batal semayang. Tapi dia kata orang luar di Terengganu ni, dia kalau raya dia bersalang habis. Sabik tak sabik pun dia salang habis. Sabik ke tak sabik, parang ke golok dia salang habis. Gitu ada. Ipo-ipo pun bersalang. Kita tak. Kau kata kan tak? Tidak. Dan nak ceritanya memang gitu dah. Dah kita ada mak saudara sabik daripada budak lah, kita ada mak saudara sabik. Daripada budak kita. Tapi pernah bersalang? Tak pernah. Pandai ke? Tak belajar mana lagi. Tapi tak bersalang sebab batal semayang. Bukan masa tu kita ada semayang, tapi mana tak boleh bersalang sebab batal semayang. Bukan dulu susah nak ambil semayang, dah masa bersalang tu semayang tak ada pun. Semayang tak ada. Tak ada semayang. Dulu payah nak ambil semayang. Dah kalau kata tahu hukum, kita pun tak tahu mana juga hukum kalau kira. Kita tak tahu mana juga hukum. Cuma kita tahunya batal semayang tak boleh bersalang. Itu je. Tak tahu mana hukum. Orang tak ajar kita ajnabi mahram, orang tak ajar. Setakat batal semayang, tak batal semayang, tu je.
Mana tak pandai juga, tapi gitu amalan orang kita. Orang luar ni pula dia tahu batas semayang. Dia tahu batas semayang. Kalau batas semayang kenapa? Kerana ajnabi lah. Dah kamu berjabat tangan, hukumnya haram. Hari raya. Doktor kata, kalau kata kefahaman ilmu agama tak banyak, kita pun dah banyak juga. Kita dah belajar mana juga. Tapi daripada dulu kita dah gitu orang tua-tua. Ajar gitu dah. Hak ni boleh bersalang. Sebab Ismail dak batal. Kadang-kadang kita jumpa kan, hak tak rapat mana. Datuk nenek saudara. Kan nenek saudara ni jauh sikit. Tegi dan ni siapa nenek saudara boleh salam ke tak? Bolehlah sebab kamu dengan dia tak batal semayang. Kalau kita kamu dengan nenek saudara tu mahram, tak kata kita boleh salam, dia kata kerana tak batal semayang. Tu je alasan dia. Tidak sebut mahram, tak sebut. Ni tak boleh lah ni. Sebab ni batal semayang. Tidak sebut ajnabi. Mana bukan kata dulu orang pandai agama. Tak tapi kita gitu. Mana ipo-ipo pun tak ada orang kita. Dalam kata raya, okey, semua adik-adik ipo yang perempuan berjabat tangan dengan abang long, abang ipo baru tak ada orang kita dah amal gitu. Tapi kalau ya sungguh, kalau sepenuh lah susah jadinya kalau kat luar tu. Dia balik tu habis dia bersalam. Dah kira sepupu dia salam lagi. Tapi maknanya kalau kita tengok, ada orang dia. Kalau cek besar, cium tangan. Kita adik-beradik ni bersalam, tak cium tangan pun. Dia cium tangan. Kita kan bersalam dengan kakak, tak cium tangan pun. Ada negeri tu memang dia akan cium tangan. Hak cek jabat tangan besar, memang dia akan cium tangan. Mana bagus, ada situ. Tapi tak kira lah sepupu boleh cium tangan juga. Tapi dia kata beradab pun balik pakai skirt. Gitulah. Balik pakai skirt. Tapi mokcik cium tangan. Mana macam mesra, macam beradab dengan orang tua, cium tangan pun semua dengan mokcik. Mokcik bukan mok saudara, mok sepupu gitu je, mok dua pupu. Tapi bagus mari bersalam, cium tangan tapi pakai skirt. Ada tempat gitu. Jadi saya pernah dengar lah orang Terengganu kita pergi tempat-tempat lain tu susah, dia kata dah pergi setakat sepupu dua pupu, dah mak ajak pergi lah ni sepupu dia tu ada di negeri tu, dah sepupu mak dengan mak, anak-anak dua pupu. Lepas tu anak dua pupu tu dia akan bersalam dengan mak dua pupu dia tu balik pagi Terengganu, walaupun lelaki. Yang dua pupu anak ni pula walaupun lelaki pun dia mari bersalam. Tak tahulah. Itu cerita-cerita orang pergi jalan negeri lain lah. Balik Mekah dia kata ayah haji. Ayah haji dia cerita lah. Dia kata pok sepupu dia, pok cik dulu semayang, sekarang ni pok cik sakit lutut tak semayang dah. Ayah haji. Gini paling dia tengok pok sepupu dia, pok sepupu sabik lah. Mak sepupu dari suami itu pok sepupu sabik. Jadi pak ayah haji tak semayang. Sebab apa? Sakit lutut lah ni. Kata boleh tahan. Terengganu kita ada tak ayah haji tak semayang? Tak ada. Ada orang Terengganu kita jumpa kawan pergi Mekah dah tapi tak semayang. Ada? Nyanyuk so cerita nyanyuk tu. Nyanyuk tu tak berakal, dah tak ada kewajipan. Ada mana orang kita ayah haji tapi tak semayang? Tanya bak lorak ni, bak dari segi bahasa dah kita dah reti mesti sebut sabik orang tak faham. Tanya sabik tu SABIT ke SABIK? Kalau kita boleh jawab kita kata SABIQ tu. Dah kita dah reti juga rasa-rasa macam bahasa buku kena dok sabik ni orang tak tahu.
tadi kita ada pela-pela lah. Pela-pela. Alang-alang. Alang-alang. Cerita bab angkat tangan. Jadi ketika terbit ihram, sunat angkat tangan ijma' ulama. Ketika bangkit dari rokok dan iktidal, sunat angkat tangan di sisi mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Bangkit dari tasyahud awal, sunat angkat tangan hanya di sisi mazhab Syafi'i sahaja. Mazhab Maliki, Hanafi, Hambali tak sunat angkat tangan ketika bangkit dari tasyahud awal. Cuma yang saya nak tambah sikit lagi nya adalah selepas daripada imam memberi salam. Selepas daripada imam memberi salam, makmum ni makmum yang tidak cukup rakaat. Makmum tidak cukup rakaat, dia kena tambah rakaat. Jadi sebelum imam beri salam, masing-masing tasyahud lah. Tu imam tasyahud akhir, makmum ni belum tasyahud akhir sebab dia belum cukup rakaat. Jadi selepas imam beri salam, makmum yang belum cukup rakaat ni akan bangun tambah rakaat. Sunat dah angkat tangan sebelum bertangan dada. Dalam sembahyang rakaat pertama dan rakaat kedua tak ada angkat tangan, rakaat tiga dan rakaat keempat tak ada angkat tangan. Bangkit dari tasyahud awal barulah sunat angkat tangan. Sekarang ni kita bangkit dari tasyahud, tu imam tasyahud akhir. Kita bangkit tambah rakaat sebab makmum tak cukup rakaat laginya. Ketika makmum ni bangkit lepas imam beri salam, sunat dah angkat tangan. Dia kena tengok. Kalau tu imam tasyahud akhir rakaat keempat, berbetulan kita zuhur rakaat kedua. Berbetulan kita zuhur rakaat kedua. Kita terlewat 2 rakaat, kita kena tambah 2 rakaat. Jadi imam rakaat keempat, kita rakaat kedua. Kita rakaat kedua ni, kalau dah makmum pun kita akan duduk sebab kita rakaat kedua. Sekarang ni kita makmum. Imam rakaat keempat, kita makmum rakaat kedua. Nak ceritanya, kalau kita seorang pun akan duduk juga sebab rakaat kedua. Kalau makmum yang seumpama ni, selepas imam beri salam, dia bangun, sunat kata Allahu Akbar dan sunat angkat tangan berbut dada. Ya. Adapun kalau timah rakaat keempat, kita contoh zuhur lah, timah rakaat keempat, makmum ni rakaat yang pertama ataupun makmum ni rakaat yang ketiga. Kalau makmum rakaat pertama, dia kena tambah 3 rakaat. Kalau makmum ni rakaat yang ketiga, dia kena tambah 1 rakaat. Jadi imam tasyahud akhir rakaat keempat, jadi makmum ni rakaat pertama baru, ataupun makmum ni rakaat ketiga, tinggal 1 rakaat lagi. Kalau semasa rakaat pertama, kalau semasa rakaat ketiga, ada tak angkat tangan ketika bangkit? Tak ada angkat tangan. Jadi hak makmum yang seumpama ni lepas imam beri salam, dibangun tambah rakaat, tidak disunatkan kata Allahu Akbar dan tidak sunat angkat tangan. Allahu Akbar takbir intiqalat tu lah, tak sunat kata. Bangun senyap-senyap gitu je. Bangun senyap-senyap gitu je. Ada ni. Kan kita biasa kan mari lambat. Kita bukan orang tamu mengutuk imam seumur, biasalah. Tambah rakaat ni. Jadi kalau tu imam rakaat keempat zuhur, kita rakaat kedua zuhur. Imam pun beri salam, kita bangun, sunat Allahu Akbar. Allahu Akbar tu perlahan lah sebab kita semasa orang dah, sebab imam beri salam. Allahu Akbar dan angkat tangan baru buh dada. Adapun kalau kita rakaat pertama baru, sebab kita lambat 3 rakaat, ataupun kita rakaat ketiga dah, hanya tinggal tambah 1 rakaat lagi. Kalau rakaat pertama, rakaat ketiga, kalau semasa orang tak ada duduk, tapi kita duduklah ikut imam tasyahud akhir, kita bukan tasyahud akhir. Jadi lepas imam beri salam, kita pun bangun tambah rakaat, tak sunat kata Allahu Akbar dan tak sunat angkat tangan. Kalau kata Allahu Akbar juga, tak apa-apa, tapi tak sunat. Kalau angkat tangan juga, 2 pergerakan yang makruh sebab tidak disunatkan angkat tangan. Ni, tak ada. Kalau maghrib contohnya,
Imam rakaat ketiga, kita rakaat kedua. Hanya perlu tambah 1 rakaat. Pada ni. Jadi kalau kita sembahyang seorang, rakaat kedua maghrib, duduk juga. Imam beri salam, kita pun bangun, tambah 1 rakaat, sunat kata Allahu Akbar dan sunat angkat tangan. Adapun kalau imam rakaat ketiga maghrib tasyahud akhir, kita rakaat pertama. Kita rakaat pertama. Kita akan duduk tasyahud lah bagi imam tasyahud akhir. Kalau kau kata masih seorang, ada duduk, tak ada. Imam beri salam, kita nak kena tambah 2 rakaat. Kita bangun, tak sunat kata Allahu Akbar dan tak sunat angkat tangan. Hak selepas beri salam. Warna senyap okey payung. Okey payung. Kita benar imam beri salam tambah rakaat. Memang sempat kau tambah semua. Sempat kau tambah semua. Tak benar lewat rakaat. Dia tapi ni kita segera bangkit lah. Dia satu laginya, kalau bukan duduk kita, lepas tu kita baca balik kitab kita menghadapan sunat mengangkat 2 tangan pada takbiratul ihram ni. Dia kalau kata tu imam kat keempat, kita orang kedua zuhur, kita tidak wajib segera bangkit, tapi kita akan segera bangkit lah. Sebab tu imam sampai ke Hamidum Majid, dia baca selawat Ibrahimiyah, kita hanya tasyahud awal saja, tapi kita akan perhabis jugalah. Imam kat keempat, dia sampai ke Hamidum Majid, kita kat kedua tasyahud awal, kita kena baca sampai Hamidum Majid lah. Imam pun berdoa, kita berdoa lah. Sebab dalam sembahyang tidak ada duduk saja. Sebab kalau kita nak perhabis tasyahud awal kita, habis lama dah. Imam sampai ke Hamidum Majid, lepas tu kita duduk tunggu gitu, kita bacalah sudahkan tasyahud tu, walaupun bukan tasyahud akhir kita. Jangan duduk senyap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita pun senyap tunggu tu imam sampai ke Hamidum Majid, imam berdoa sebelum salam, kita senyap. Jangan gitu. Kita pun habis lah sampai ke Hamidum Majid dan kita berdoa. Tidak ada duduk saja dalam sembahyang ni. Jadi lepas tu imam beri salam, kita bangun, memang kita bangun segera bangun, tapi kita memang tak wajib segera, sebab itu memang tempat duduk kita. Doakan untuk imam pun kita akan duduk tasyahud awal rakaat kedua. Berbeza dengan kalau imam rakaat keempat, kita rakaat pertama ataupun rakaat ketiga. Yang bagi salam yang kedua sahaja, kita wajib segera bangun, sebab itu bukan tempat duduk kita. Faham tak? Bukan tempat duduk kita. Rakaat pertama ada duduk tasyahud, rakaat ketiga ada duduk tasyahud, tak diduduk sebab ada tok imam. Bila tok imam beri salam saja, kita sudah panggil seorang diri. Seorang dia rakaat pertama ada duduk? Tak ada. Seorang dia rakaat ketiga ada duduk? Tak ada. Lepas tu wajib segera bangkit. Dan memang kita akan segera bangkit, tapi hukum di situ wajib segera bangkit. Ada pun kalau tok imam rakaat keempat, kita mau rakaat kedua, imam beri salam, kamu sudah ada seorang diri, wajib segera bangun. Saya rakaat kedua, memang saya ada tasyahud, tak kena untuk imam pun. Tu tak wajib segera bangkit. Sebab rakaat kedua memang tempat duduk bagi dia kalau sembahyang seorang sebab tasyahud awal. Berbeza dengan imam rakaat keempat, makmum rakaat pertama ataupun makmum rakaat ketiga. Dia duduk tadi hanya semata-mata dia makmum ikut tok imam. Tok imam sudah beri salam, ada tok imam lagi? Tak ada. Wajib segera bangkit. Tapi memanglah kita akan segera bangkit, tapi hukum dia memang wajib segera bangkit. Ketika bangkit itu tak sunat Allahu Akbar, tapi inti kolak tak sunat, dan tak sunat angkat tangan, bangkit senyap-senyap, letak tangan dada, tambah rakaat. Itu je. Cuma yang nak beringat ni, kadang-kadang kitanya 1 rakaat pun tak dapat. Kita takbiratul ihram, imam tasyahud akhir dah. Kita pun Allahu Akbar, kita pun duduk. Kita baru nak baca tasyahud, imam pun beri salam. Kita wajib segera bangkit. Allah, kita sikit lagi nak baca tasyahud, nak kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selawat je lagi, batal sembahyang. Sebab selepas takbiratul ihram ada duduk? Tak ada. Kita duduk kerana kita makmum.
Lepas habis ihram kan, kita terus duduk. Sebenarnya kalau semai seorang ada duduk tak? Tak ada. Tapi oleh kerana kita jadi makmum dia, makmum tasyahud akhir, kita pun Allahu Akbar, kita pun duduk kerana kita makmum. Bukan kerana kita kalau kita semayang, mana ada lepas takbir duduk. Tapi oleh kerana kita makmum, kita pun duduk ikut tu imam. Tu imam salam kedua sahaja wajib segera bangkit. Saya ni baru baca tasyahud. Tak ada tasyahud bagi kamu. Dah tadi kamu baca tasyahud lah tadi sebab kamu ada imam. Bila imam beri salam saja, kamu ada imam lagi, kamu makmum lagi, sudah seorang diri. Seorang diri boleh duduk gitu? Tak boleh. Wajib segera bangun. Dan tidak sunat kata Allah Akbar dan tidak sunat angkat tangan. Boleh dah. Boleh dah nak pasal nak bangkit boleh dah. Boleh je. Dulu gitulah ke dulu. Sekarang ni je lepas imam salam kedua. Sama kat dulu. Imam salam pertama, makmum salam pertama dah. Dah bukan hak salam, bukan naik hak salam. Imam assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu makmum apa? Imam nak salam kedua tu, makmum pun salam pertama. Kalau dulu. Ingat tak? Kalau ingat tu tua lah. Dah sungguh gitu dulu. Dah ingat muda lagi lah. Tak, sekarang ni je kita tunggu Tok Imam salam kedua siap-siap baru salam pertama. Kalau zaman dulu Tok Imam salam pertama kita tak serentak. Tok Imam paling muka ke kiblat. Tok Imam assalamualaikum kedua je kita hantar mula dulu. Kita tak akan tunggu imam selesai kalam kedua. Kemudian ni barulahnya. Ni kalau cerita dulu. Betul sekarang lah. Tapi bila jumpa sekarang tak tahulah. Tapi nak cerita zaman dulu. Zaman dulu kalau berdoa tangan buat riba, tak akad tangan buat riba. Tu imam buat riba. Zaman dulu dia buat riba. Lepas tu bila akad tinggi tu tak tahulah. Tapi imam dulu memang buat riba. Tu imam dia nak berdoa tangan tak riba dari atas peha ni. Doa dulu. Kalau sempat masa ni tu lah. Jadi salam pertama tu boleh dah. Nak salam terus pun boleh dah. Nak bangkit tambah rakaat pun boleh. Boleh. Cuma tadi tu bila kita Tok Imam tasyahud akhir, kita Allahu Akbar, kita turun, Tok Imam pun beri salam yang kedua, wajib segera bangkit. Jangan nak tunggu. Nak baca sikit lagi batal sembahyang. Wajib segera bangkit. Satu nak peringat, kita ni Tok Imam dah sujud. Tok Imam dah sujud, kita Allahu Akbar, kita pun nak turun sujud ikut Tok Imam. Kita nak turun sujud je, imam sudah angkat kepala daripada sujud. Jangan sesekali kita pergi sujud. Memanglah kita tuju ke sujud sebab imam dalam sujud. Kita Allahu Akbar, imam dalam sujud. Memang kita turun ni nak tuju ke mana? Nak tuju pada sujud lah. Kita baru je nak turun nak sujud ni, imam pun Allahu Akbar, dibangkit pada duduk atau sujud ke tak kira lah. Jangan sesekali dah kita nak sujud saat ni kan. Last minute imam sudah berpindah daripada sujud, kita sujud seorang diri je, batal sembahyang. Sebab kita hanya ikut tu imam. Tapi imam sujud ke tak? Imam sudah berpindah dari sujud. Jangan sujud. Memang kita daripada atas, kita Allahu Akbar berihram, memang kita nak turun kepada sujud sebab imam dalam sujud. Tapi belum sempat kita nak sujud, imam sudah berpindah rukun. Kita nak dekat dalam sujud. Biar sujud. Batal sembahyang. Sebab kita hanya semata-mata ikut imam, imam sudah tidak ada dalam sujud. Ini contoh kalau kita takbiratul ihram, imam dalam sembahyang. Contoh imam dalam sujud. Ustaz, sikit kita kalau kata agama ni, kita dah nampak imam depan tu kan, belakang tu, lebih pada apa? Yang enam itu kan dia, kita boleh minta dengar ubatan imam. Kita dengar pada takbir intiqalat dia lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu penting, takbir intiqalat lah. Sebab tu disunatkan kuat tu imam. Kalau kita semai seorang, kita baca kuat Fatihah dan surah kerana semai subuh. Takbir intiqalat baca kuat ke perlahan? Perlahan. Imam tu dia dah berdiri dah. Dia tegak Allahu Akbar. Baru dia kata. Lepas tu kita titik telinga lah tu. Tu kita tak nampak tu. Imam tegak dah baru dia, kita mana tahu. Kita takkan nak tengok dia. Lepas tu penting takbir intiqalat tu imam kena jaga. Dengar apa yang diucapkan tu. Kalau kira gitulah. Kalau kira pada takbir intiqalat tu imam lah, kita tahu tu imam berpindah rukun. Sebab mana nampak tu imam? Kalau duduk alik tiang ni nampak tu imam. Ni duduk belakang ni nampak tu imam.
Dekat je dengan Tok Imam ni tiang ni. Tak apa. Kalau masjid kita tu, kita tahu Tok Imam memang gaya tu gaya ni. Kalau tu Oh, kalau gaya tu kena ubah gaya lah. Kena suruh ubah gaya. Kena ikut gaya sunnah. memang gitu. Di dekat baru dikata. Jadi kita tahunya pembinaan rukun untuk imam dengan takbir intiqalat. Sunat mengangkat dua tangan pada takbiratul ihram, permulaan angkatnya bersamaan dengan permulaan takbirnya. Angkat tangan sama-sama dengan Allah, sama-sama dengan angkat tangan. Bukan angkat dulu. Angkat dulu, Allahu Akbar. Angkat dulu baru takbir. Itu mazhab Hambali. Itu mazhab Hanafi dan Maliki. Hanafi Maliki angkat dulu siap-siap, Allahu Akbar. Itu mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mana Allah tu bersama dengan angkat. Ni angkat tu bila pula? Ni perici satu-satulah pembicaraan sunat hai'ah di dalam sembahyang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.